Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita menarik hari ini untuk Anda tahu. Di dalam mana-mana pertandingan, contohnya, pada ketika ini Malaysia akan menghadapi PRU 15, pilihan raya umum ke-15. Masing-masing calon ataupun parti sudah menyediakan strategi masing-masing. Dan sudah pasti antara strategi yang sering kali digunakan di Malaysia, ataupun di mana saja, ataupun mungkin Anda juga pernah menggunakan strategi ini. Seringkali strategi ini digunakan ialah bergabung. Terdapat satu gabungan hari ini yang telah rasmi diumumkan oleh berita. Bukan berita tetapi artikel. Terdapat satu artikel yang telah menyatakan bahwa ini adalah gabungan untuk pilihan raya. Walaupun gabungan ini tidak menjadikan satu parti itu menjadi komponen, tetapi gabungan ini adalah untuk pilihan raya. Kita sudah pasti untuk menang perlu banyak strategi, dan salah satunya adalah bergabung. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional, yaitu Zahid Hamidi. Kenapa saya cakap Zahid Hamidi pasti terkejut? Sebab ini adalah lawan beliau, di mana Pakatan Harapan, pengurusi PH yaitu Anwar Ibrahim, telah bergabung dengan mudah. Tonton dan puan-puan, artikel ini daripada syahbudin.com. Kerjasama pilihan raya, PH dengan mudah suatu strategi yang baik. Pakatan Harapan dan Muda akhirnya setuju untuk menjalinkan kerjasama politik dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bagaimanapun, kerjasama itu hanya dalam bentuk pakatan pilihan raya saja dan bukan mudah menjadi ahli komponen Pakatan Harapan. Bermaksud hanya pada pilihan raya saja mereka bergabung dan mudah tidak menjadi ahli komponen Pakatan Harapan. Bagaimanapun itu adalah kerjasama mereka strategi yang baik untuk menang PRU 15. Menurut pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, yang merupakan pengurusi Pakatan Harapan ini karena untuk menjadi parti komponen dalam gabungan itu, ia perlu mendapat kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS. Dengan itu, keputusannya kita boleh teruskan kerjasama dengan mudah. Setakat ini hanya electoral pact ataupun pakatan pilihan raya saja, sebab kalau nak menjadi ahli rasmi ataupun gabungan kena mendapat kelulusan daripada ROS ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Sehubungan itu, kata Anwar, Pakatan Harapan dan Muda perlu menghalusi beberapa butiran dalam kerjasama. Dalam kerjasama mereka, perlulah ada sesuatu yang menunjukkan mereka ini bergabung dalam pilihan raya ini. Contohnya adalah rundingan kerusi dan juga logo. Sesungguhnya, keputusan Pakatan Harapan itu adalah sesuatu yang baik dan bersesuaian dalam usaha untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Dengan kerjasama dengan mudah, Pakatan Harapan bukan saja menambah kekuatannya, malah menunjukkan sikap keterbukaannya. Terhadap parti yang diterajui golongan muda profesional itu untuk sama-sama membina masa depan negara. Berbanding menolak kerjasama dengan muda yang berarti mengenepikan golongan muda, ia akan lebih menunjukkan Pakatan Harapan sebagai gabungan yang tertutup dan tidak terbuka. Menunjukkan bahwa pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, menerusi kenyataan ini bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang terbuka. Maka adalah diyakini dengan menjalankan kerjasama dengan muda, lebih ramai pengundi muda, terutama pengundi 18 tahun akan lebih berminat untuk menyokong Pakatan Harapan. Begitupun, muda mesti melipat kali gandakan usaha dan kerjanya ke arah itu bagi menunjukkan impak yang berkesan dalam kerjasama yang dijalankan itu. Jika itu dapat digerakkan bersama-sama dengan sayap pemuda dalam PKR, DAP dan Amanah, tidak diragui lagi bahwa gelombang sokongan muda akan lebih memihak
kepada Pakatan Harapan pada PRU kali ini. Yang penting untuk dicapai dalam mana-mana PRU, terutamanya PRU 15, pilihan raya umum ke-15 yang akan datang ini, ialah kemenangan. Sudah pasti dalam sebuah parti ataupun satu manifesto pemimpin dalam sebuah parti itu, sebuah persatuan itu, mestilah yang diinginkan adalah kemenangan. Untuk menang dalam pertandingan, Pakatan Harapan perlu meramaikan kawan dan mengurangkan musuh. Asalkan mereka sedia menerima konsep perjuangan Pakatan Harapan dan tidak menuntut yang bukan-bukan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini menyebabkan rakyat akan lebih memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding Zahid Hamidi? Yang kita pernah lihat berita yang mengatakan bahwa Zahid Hamidi mencipta ramai musuh dengan membuang ahlinya sendiri, memecat ahlinya sendiri karena mengkritik beliau. Dan dikatakan juga mengkritik Zahid Hamidi adalah dosa. Nah, itu kita tak tahu. Tapi itu adalah artikel daripada Syahbudin juga sebelum ini. Soal remeh-temeh atau syak wasangka kepada muda harus diketepikan. Karena yang penting ialah mencari kemenangan. Jadi pengurusi Pakatan Harapan ini tidak memikirkan benda yang lain selainkan ingin kemenangan. Walaupun mungkin ada beberapa benda yang pernah berlaku antara Pakatan Harapan dan juga muda di belakang hari, tetapi itu telah beliau ketepikan untuk mendapatkan kemenangan dalam PRU ke-15. Dan juga seperti tadi Edwin ada kata bahwa mereka adalah parti yang terbuka. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang terbuka. Menerima muda sebagai rakan kerjasama adalah memenuhi keperluan dan menjadikan Pakatan Harapan lebih berwibawa di mata rakyat untuk menerajui negara ini. Kita pasti dalam sebuah parti ini menginginkan kemenangan dalam PRU 15 ini. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu pandang rendah kepada musuh. Untuk Zahid Hamidi, kita percaya beliau juga ada strateginya sendiri. Dan untuk Anwar Ibrahim, beliau juga ada strateginya sendiri dan juga parti-parti lain. Dan Edwin boleh katakan, ini berita yang mengejutkan untuk seluruh ahli politik di Malaysia, ataupun terutamanya kepada pemimpin Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Tonton dan puan-puan, artikel daripada syahbudin.com, kerjasama pilihan raya Pakatan Harapan dengan muda sesuatu strategi yang baik. Adakah strategi Anwar Ibrahim dan juga muda akan menjadi dan membawa kemenangan kepada parti ini, ataupun adakah Zahid Hamidi juga mempunyai strategi yang sama ataupun yang berlainan yang pasti membawakan mereka ke dalam kemenangan? Kita akan nantikan dalam PRU 15 ini yang akan datang, dan kita tetap berharap, berdoa supaya PRU 15 semuanya dalam keadaan yang baik, tidak ada benda yang buruk berlaku, dan semoga semuanya dipermudahkan. Yang penting rakyat Malaysia makmur. Cintai Malaysia kita, teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih Malaysia karena menonton.